Jangan kita hanya disebabkan kerana berbeza pandangan menyebabkan kita bergaduh sesama sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian dan kurniaannya. Maka kita sama-sama Allah berikan kesempatan untuk kita terus berada di atas muka buminya, menikmati segala pemberiannya. Moga-moga tuan-tuan keberadaan kita pada ketika ini sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut la takhtalifu fa inna man kana qablikum ikhtalafu fahalaku, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi tadi bermaksud janganlah sesekali kamu itu bersengketa. Kenapa? Kerana Nabi kata sesungguhnya mereka-mereka pada suatu ketika dahulu bersengketa, maka mereka telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini tuan-tuan menceritakan kepada kita tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya menjauhi daripada bersengketa. Menjauhi daripada perkara yang mana boleh memutuskan silaturahim sebagai contoh. Maka Nabi melarang kita melakukan perbuatan sedemikian. Khilaf merupakan suatu kelaziman. Khilaf merupakan suatu sunnatullah, maka ia perlu disulami dengan berlapang dada. Jangan kita hanya disebabkan kerana berbeza pandangan menyebabkan kita bergaduh sesama sendiri. Sebab itulah dalam hadis tadi Nabi kata umat-umat terdahulu yang mana bersengketa, mereka telah mengalami kemusnahan. Mereka telah mengalami kehancuran dan sebagainya, tuan-tuan. Kenapa? Kerana tidak adanya kesatuan di dalam kehidupan hidup mereka, tuan-tuan. Lihatlah bagaimana kerajaan Turki Uthmaniyah yang merupakan suatu kerajaan yang besar pada ketika itu, memerintah ratusan tahun lamanya, tuan-tuan. Akhirnya musnah, jatuh. Kenapa? Kerana pada ketika itu berlakunya pergeseran di antara rakyat dan juga pemimpin. Mereka bersengketa di antara satu sama lain. Tiada lagi kepercayaan, walak kepada pemimpin pada ketika itu, tuan-tuan. Sehingga mereka mengalami kemusnahan. Begitu juga dalam tamadun Islam Spanyol, tuan-tuan, Andalusia. Begitu juga menyaksikan kehancuran akibat umat Islam tidak lagi bersatu di dalam kesatuan Islam itu sendiri. Jadi bila kita tidak bersatu, tuan-tuan, perkara ini memberi ruang kepada musuh Islam menyelinap masuk, seterusnya menyerang Islam itu sendiri. Cuba kita lihat, tuan-tuan, bagaimana negara Palestin pada ketika ini, yang mana sehingga hari ini masih lagi kita gagal untuk membebaskan negara Palestin itu daripada cengkaman Israel. Nah, masalah dalaman Palestin juga berlaku. Hamas dan Fatah tidak boleh duduk semeja, tuan-tuan. Mereka tidak ada kesefahaman di antara mereka. Begitu juga dengan negara Arab di sekitarnya, tak dapat nak bersatu membantu melawan Israel. Maka di sini, tuan-tuan, kita lihat tiada kesepakatan di dalam umat Islam, sehingga perkara ini telah melemahkan umat Islam itu sendiri, tuan-tuan. Jadi perkara inilah yang mana kita perlu berikan perhatian. Kesatuan Islam mesti sentiasa disubur dan dikukuhkan. Supaya apa? Dengan kekuatnya Islam ini, tuan-tuan, maka dengan ini ianya dapat mengekang daripada ancaman dan juga sebarang anasir-anasir yang boleh merungkaikan kesatuan Islam itu sendiri. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mengakhiri perkongsian pada kali ini, saya bawa satu kisah yang pernah dikongsikan oleh almarhum Dr. Ramadan Al-Buti. Diceritakan di satu hikayat. Ini bukan hadis, tuan-tuan, ini satu cerita di mana diceritakan pada dalam satu taman itu dipenuhi dengan pelbagai pohon. Pokok-pokok yang subur hijau. Ada pokok tua dan ada pokok muda, tuan-tuan. Jadi mereka ini hidup dengan aman dan harmoni. Jadi pada satu ketika ditakdirkan jatuhnya sebilah kapak di taman tadi, yang menyebabkan pokok-pokok ni berasa takut.
ada yang menangis dan sebagainya. Kenapa? Kerana bimbang mata kapak itu akan memusnahkan mereka, tuan-tuan. Jadi apabila berlaku keadaan sedemikian, maka hal ini telah diajukan kepada pokok yang lebih tua. Inilah apabila masalah itu ditanya pada mereka yang lebih senior, kerana mereka ada pengalaman. Jadi apa kata pokok yang senior tadi, tuan-tuan? Dia kata, kamu jangan bimbang. Kamu jangan bimbang. Kenapa? Kerana sebilah mata kapak ini tidak akan membinasakan kamu, selagi mana kamu tak jadikan ranting kamu sebagai hulunya. Maknanya apa, tuan-tuan? Selagi mana kita bekerjasama, selagi mana kita ini adanya perpaduan sesama kita, tidak ada tali barut dan sebagainya, maka kesatuan Islam terus akan utuh, maka dapat mengelakkan daripada sebaran cengkaman, serangan daripada pihak musuh. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah perkongsian daripada saya berkenaan tentang kesatuan. Jauhi persengketaan. Moga-moga, tuan-tuan, kita diberikan keberkatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup untuk sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.